Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Saya Syafiqah Irdina, pembaca berita anda dalam segmen penyelewengan sosial dan delikwensi baik mengenai isu rokok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, jumlah kes rogol pada 2020 adalah sebanyak 1,378 meningkat kepada 1,398 kes tahun lalu. Pelbagai faktor yang menyebabkan kes ini meningkat termasuk kepincangan keluarga, media sosial, gadget tanpa kawalan, tekanan hidup dan taraf ekonomi. Akhbar Berita Harian yang dipetik daripada Hidayati Idayu Razali pada 16 Mac 2023. Saya akan memberikan definisi mengikut Kamus Dewan edisi keempat. Rogol didefinisikan perbuatan memperkosa atau mencabul kehormatan perempuan. Dan rogol juga boleh ditakrifkan sebagai serangan seksual di mana penyerang melakukan hubungan seksual dengan mangsa tanpa kebenaran dan kebenarannya. Tambahan pula, walaupun penyerang mendapat persetujuan mangsa, penyerang boleh berbuat demikian tanpa pemahaman mangsa tentang apa yang sebenarnya berlaku. Seperti jika mangsa mabuk, tidak sedarkan diri atau mengalami gangguan mental, atau jika mangsa di bawah umur atau melalui ugutan bunuh atau mencederakan mangsa dengan kebenaran juga adalah rogol. Tindakan ini akan meninggalkan kesan fizikal dan emosi kepada mangsa. Konsep untuk kesalahan rogol adalah tertakluk kepada kemahuan, kerelaan dan juga umur mangsa rogol. Jika mangsa berumur di bawah 16 tahun, maka ia kesalahan yang dinamakan sebagai statutory rape atau rogol berkala, yang membawa maksud sama ada mangsa rela atau tidak. Kerelaan itu tidak relevan. Kesalahan rogol tetap berlaku walaupun sepasang kekasih bercinta monyet melakukan hubungan atas dasar suka sama suka. Apabila dibuktikan bahawa perempuan itu di bawah umur 16 tahun, maka tetap menjadi kesalahan jenayah rogol. Manakala bagi hukuman ke atas kesalahan rogol ini pula adalah berbeza-beza. Apa yang penting, ia membawa hukuman penjara yang boleh dikatakan sebagai wajib. Hukuman ini diperuntukkan di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Saya serahkan kepada pembaca berita di lokasi kejadian, Wan Nur Ain Safra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sri Pentas. Bersama lagi kita dalam rancangan Jenayah Membawa Pada. Kita telah digemparkan dengan isu rogol di mana 7 lelaki telah direman kerana merogol seorang remaja perempuan berusia 15 tahun. 7 termasuk 5 remaja lelaki telah ditahan reman selama 6 hari bermula hari ini sehingga hari Selasa bagi membantu siasatan kes rogol bagi remaja perempuan berusia 15 tahun. Suspek dipercayai berumur daripada umur 14 tahun hingga 19 tahun. Perintah reman ke atas suspek berusia 14 hingga 19 tahun ini dibenarkan di Magistrate Sharifah Amirda Syasha Amir Sharifuddin bagi membolehkan pihak polis melakukan siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Hanyan Ramlan berkata, 7 suspek ditahan petang semalam selepas pihaknya menerima laporan polis seorang remaja perempuan mendakwa dia dirogol secara bergilir-gilir 8 lelaki di sebuah rumah Julai tahun lalu. Tambahan pula, remaja itu mendakwa sebelum kejadian dia dibawa ke sebuah rumah oleh seorang kenalannya sebelum dirogol 7 lagi lelaki lain. Katanya ketika dihubungi di sini hari ini. Maka dari ini kita dapat lihat hal ini terjadi kerana ada pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan hal-hal yang terkutuk ini, di mana penggunaan aplikasi komunikasi yang mereka gunakan supaya menangkap mangsa-mangsa terutama golongan remaja. Yang kedua, kita dapat lihat di mana kawalan ibu bapa yang tidak terlalu ketat. Ini kerana kanak-kanak yang tinggal di rumah yang tidak mendapat pantauan daripada ibu bapa dengan sepenuhnya. Dan akhir sekali, kita dapat lihat juga hal kes-kes rogol ini terus meningkat kerana disebabkan bahan pornografi, iaitu di mana capaian internet yang terlalu luas sehingga memudahkan masyarakat untuk terpengaruh dengan pornografi.
Maka di sini kita dapat lihat akibat yang akan berlaku kepada mangsa-mangsa rogol ini, terutama jika dia berada dalam golongan remaja. Mereka akan menghadapi kesan emosi, di mana trauma emosi, rasa malu dan stigma, gangguan makan dan penggunaan dadah. Selain itu, kesan atau akibat dari segi fizikal, di mana mangsa akan menghadapi kecederaan fizikal. Dan kedua, mereka akan mendapat risiko penyakit jantung yang sangat tinggi. Dari segi kesan psikologinya pula ialah di mana mereka akan merasa tidak aman, akan merasa kurangnya kepercayaan dalam diri serta akan berasa sentiasa takut menghadapi gangguan seksual ini. Di sini kita dapat lihat impak kepada orang lain atau orang sekeliling kita, di mana mereka akan rasa lebih takut kerana trauma dengan isu-isu rogol yang sedang berluasa di sekeliling mereka. Dari segi peningkatan keselamatan awam yang kedua yang pula, iaitu mereka akan merosakkan perasaan keselamatan orang awam ataupun orang sekeliling mereka. Tidakkah mereka tahu ini juga akan menyebabkan impak kepada orang lain, di mana dari segi gangguan sosial, iaitu mencetuskan kebimbangan dan kegelisahan orang-orang sekeliling dan juga mempengaruhi hubungan antara individu dalam masyarakat. Tidak lain tidak bukan, ini juga dapat mencetuskan isu mental di kalangan masyarakat zaman kini, di mana mereka akan mencetuskan masalah seperti gangguan kecemasan, depresi dan PTSD. Kesannya terhadap kesedaran dan pendidikan, di mana menimbulkan perbincangan tentang kesedaran pendidikan dan keselamatan seksual. Dan akhir sekali, mereka akan mendapat impak di mana mereka sangat memerlukan perkhidmatan kesihatan, perubatan dan sokongan psikologi yang intensif. Antara strategi untuk menangani kes rogol ini, yang pertama, bertenang dan jangan kelang kabut jika diserang atau diugut. Jangan terburu-buru mengambil tindakan. Untuk membantu siasatan polis, anda disarankan untuk tidak mencuci pakaian maupun badan anda sebelum membuat laporan kebijakan. Kemudian, perhatikan wajah dan tanda pelaku serta pakaiannya dan nombor pendaftaran kenderaan yang digunakan. Undang-undang juga membenarkan seseorang itu melindungi diri daripada dirogol dengan menyerang perogol menggunakan kekerasan sehingga mengalami kecederaan yang sangat serius ataupun menyebabkan kematian. Dibenarkan ya? Maka dari itu, tamatlah sudah rancangan kita iaitu jenayah membawa padah. Bagi semua golongan remaja perempuan terutamanya, belajar cara mempertahankan diri elak menjadi mangsa jenayah. Dari saya, Warna Ainsafra, dalam rancangan Jenayah Membawa Padah. Terima kasih dan selamat malam.